Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang punya dunia ini, yang memberikan kita kesempatan untuk sama-sama hadir pada malam yang berbahagia ini, ya, pada 24 September bersamaan dengan 17 Safar 1443 Hijrah, tuan-tuan. Ya, alhamdulillah kita dipertemukan seperti disebutkan oleh Tuan Imam kita tadi di salah satu daripada taman-taman syurga, iaitu majlis ilmu, tuan-tuan. Sebab pentingnya majlis ilmu ni, ya, perlu kepada majlis ilmu satu tempat, bila di mana ada tempat itu, ya, ramai manusia, lebih-lebih lagi ramai orang Islam di situ. Bila tidak ada majlis ilmu, kawasan tersebut seolah-olah kawasan mati. Ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i dia karang satu kitab, nama kitab itu Diwanus Syafi'i. Diwanus Syafi'i ini berkaitan dengan puisi yang dikarang oleh Al-Imam, imam kita, ya, Imam Asy-Syafi'i. Dia karang kitab ini, kitab puisi yang mengandungi pesanan dan nasihat kepada kita semua. Apa kata Al-Imam Asy-Syafi'i? Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Barang siapa yang meninggalkan majlis ilmu ketika waktu mudanya. Wa man fatahu ta'lim bi syababihi. Siapa yang meninggalkan majlis ilmu pada waktu mudanya, fakabbir alaihi arba'ah, maka kamu solat ke atas dia empat kali takbir, solat ke atas dia limatihi, kerana dia ini, orang ini sudah mati. Maksud Al-Imam Asy-Syafi'i kata, siapa yang waktu mudanya dia menghabiskan masanya bukan untuk ilmu, orang ini mati. Orang ini mati. Mati jiwa dia. Sebab tu tuan-tuan, bila tidak ada majlis ilmu satu tempat, ya, kita jangan pelik. Ya. Bila tidak ada majlis ilmu, kita akan berjumpa orang yang dia ahli ibadah. 30 tahun dia datang ke masjid, ya, tapi tidak ada majlis ilmu, tidak ada pengisian, tidak ada perkongsian ilmu di masjid tersebut. Walaupun 30 tahun dia datang ke masjid menunaikan salat, tapi wuduk belum sempurna. Ada orang yang 30 tahun datang ke masjid, ya, tapi sebab meninggalkan majlis ilmu, dia tidak suka majlis ilmu, angkat takbir pun tidak sempurna. Nih tuan-tuan, maka bila diadakan majlis ilmu, ini jadi kewajipan kepada kita. Menuntut ilmu ini jadi kewajipan kepada kita, setiap umat Islam ini, untuk menuntut ilmu. Maka jangan kita tuan-tuan memulaukan majlis ilmu. Sebab itu bila dipulaukan majlis ilmu, tuan-tuan, lahirlah akhir zaman ini golongan yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai golongan yang hanya bercakap tapi tidak ada ilmunya. Golongan Rabidah yang hanya tahu bercakap tapi tidak ada ilmunya. Tuan-tuan tengok akhir zaman. Bila majlis ulama-ulama kita katakan solat dalam keadaan begini, mereka ini tuan-tuan bukan orang bodoh. Pemikiran mereka bukan seperti kita. Mereka yang berbelas tahun, malah ada yang berpuluh tahun mengusung kitab, yang berjaga malam, yang tidak tidur malam, yang menghafal itu, menghafal ini, berpuluh tahun tuan-tuan, untuk menanggung ilmu itu, untuk manfaat kita pada hari ini. Yang kita pula tuan-tuan, yang selama ini tidak pernah kenal Tuhan pun, yang bangun pagi tengok handset, yang bangun pagi cari kopi, yang bangun pagi main game. Tiba-tiba bila ada fatwa, ya, yang dipatwakan oleh majlis ulama kita, hebat kita daripada ulama, kita katakan ulama ini dajjal. Siapa kita tuan-tuan? Ni yang sedih tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok beberapa bulan lepas, 4-5 bulan lepas, ya, Mufti Kuala Lumpur, Mufti wilayah Dr. Luqman, ya, Dr. Luqman, Mufti wilayah pernah mengeluarkan satu kenyataan, hukumnya haram balik kampung. Kalau tuan-tuan ingat dulu, ya, masa bulan Ramadan itu, Dr. Luqman keluarkan fatwa haram balik kampung.
Kalau ketika kita balik itu kita menyebabkan penyakit berjangkit disebabkan kita, haram. Tuan-tuan cuba tengok bagaimana dihantam dia. Ulama yang sangat siqah ini tuan-tuan, Dr. Luqman ini alim pada hadis, alim pada fiqh, alim pada sirah, alim pada tafsir. Orang ini alim tuan-tuan, sebab itu dia diangkat sebagai mufti. Dia fatwakan haram balik kampung. Kalau disebabkan kita balik kampung itu, kita menyebabkan berlakunya jangkitan. Tu dia tuan-tuan, orang kerumun hantam mufti dalam media sosial. Tapi tuan-tuan tengok, ya, sebulan lepas ataupun 2-3 bulan lepas, tuan-tuan, ada tak yang berani terima orang yang balik dari Kuala Lumpur datang ke tempat kita? Ada tak berani? Tak ada tuan-tuan. Sebab tu mufti ini, ugamawan ini, ulama ini, pikiran mereka panjang. Mereka tidak fikir waktu itu tuan-tuan, sekadar waktu itu, tapi mereka fikir ke depan. Sebab itulah kita bila datang majlis ilmu ni tuan-tuan, sucikan diri kita. Mungkin ada pendapat saya yang mungkin tidak berkenaan dengan pendapat tuan-tuan atau ilmu tuan-tuan. Ya. Dalam kita disiplin, adab kita menuntut ilmu tuan-tuan, ni adab guru-guru kami pesan pun. Ketika kita menuntut ilmu, jangan bertanya ketika orang yang mengajar itu sedang bercakap. Jangan ditanya. Kalau nak tanya tuan-tuan, tunggu lepas solat. Saya ni banyak pengalaman ni. Tengah kuliah orang datang suruh berhenti. Ni tuan-tuan, bab tu adab dia. Lebih-lebih lagi kita nak mengenal kitab ni tuan-tuan ni. Yang saya bawakan ini Syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syarah pada kitab Asy-Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun disebut sebagai kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah, satu kitab yang sangat agung, ya. Yang disebutkan tuan-tuan, kenapa disebutkan kitab ini sangat agung? Kerana kitab ini menceritakan tentang kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang dipilih oleh Allah secara mutlaknya diangkat menjadi rasul. Allah tidak memilih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sekadarnya itu saja, tidak, tapi ada kriteria yang Allah Ta'ala telah berikan, telah lihat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi diangkat. Sebab tu dalam kitab ini tuan-tuan, kita akan temui, ya, hadis-hadis ataupun cerita-cerita tentang fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan fizikal Nabi, kulit Nabi bagaimana, rupa Nabi bagaimana, rambut Nabi bagaimana, tangan Nabi bagaimana, ya, baju Nabi bagaimana, cara Nabi memakai cincin bagaimana tuan-tuan. Adakah yang disebut memakai serban itu termasuk dalam sunnah? Kita akan jumpa hadis dia. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kalau ada pendapat ini yang bertentangan dengan tuan-tuan, kita boleh discuss. Ya, kerana hadis-hadis disebut pada kitab ini tuan-tuan, ya, hadis yang dikutip ataupun diletakkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Boleh disebut sebagai Al-Imam At-Tirmizi, boleh juga disebut sebagai Al-Imam At-Turmuzi. Tiga-tiga boleh belaka. Ni Al-Imam At-Tirmizi ini, ya, tergolong dalam kalangan ulama-ulama, ya, yang banyak meriwayatkan hadis. Ni Al-Imam At-Tirmizi ini. Jadi dalam banyak-banyak kitab ini tuan-tuan, dalam banyak-banyak hadis ini, Al-Imam At-Tirmizi mengambil inisiatif menulis satu kitab yang sangat agung yang disebut sebagai Asy-Syama'ilu An-Nabi, Asy-Syama'ilun Nabi ataupun Asy-Syama'il Muhammadiyah. Kitab menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada tajuk yang pertama tuan-tuan, kita akan jumpa bagaimana yang disebutkan tentang fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada orang mendakwah, dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Kita pun percaya dengar bulat-bulat. Orang datang kepada kita, malam tadi aku jumpa Nabi. Ya? Malam tadi aku jumpa Nabi dalam tidurku, dalam mimpi itu Nabi datang. Jadi kita ni tuan-tuan percaya. Kita percaya tanpa kita tahu bagaimana rupa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang boleh mendakwa tuan-tuan, ya, dia boleh kata saya pernah mimpi jumpa Nabi. Ingat, ya, ingat amaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa
yang mengatakan pernah bermimpi berjumpa aku, sedangkan dia tidak pernah pun berjumpa aku, ni orang ini terlaknat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melihat dia. Waktu berhati-hati tuan-tuan. Ya, dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihat aku di dalam mimpi, sesungguhnya dia betul-betul melihat aku secara jaganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitan dia yatamassalu bi. Sesungguhnya iblis syaitan tidak boleh menyerupai aku. Tapi bagaimana kriteria baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kata, "Oh, saya jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi bila ditanya, "Cuba kau cerita kepada kami bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ceritakan kepada kami." Dia pun sebut, Nabi itu orangnya pendek-pendek, hitam kulitnya, gerai rambutnya. Nih tuan-tuan, kita pun, oh begitu kan Nabi? Tebal janggutnya, dia sebut. Kita pun, oh iyakah? Sehingga kan tuan-tuan, saya minta maaf, pernah saya nampak dalam satu YouTube, ya, seorang hamba Allah, dia kata, ya, dia bermimpi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam YouTube. Tuan-tuan boleh cek ni. Ya, dia kata dia bermimpi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dalam tidurnya, lalu dia bertemu dengan Nabi itu dan dia meminta kepada Nabi. Nih, orang tadi sebut dia jumpa Nabi dalam mimpinya, lalu dia minta kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sebutkan kepada saya 3 hadismu yang tidak pernah engkau sebutkan waktu engkau hidup." Orang ini sebut dalam mimpinya, "Sebutkan kepada saya 3 hadismu yang tidak pernah engkau sebutkan ketika engkau hidup." Ni tuan-tuan, orang ini pendusta. Kalau dia dakwah, dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dia sebut minta 3 hadis yang tidak pernah disebut oleh Nabi ketika Nabi hidup, orang ini pendusta. Seolah-olah dia menuduh Nabi ini bukan tabligh. Nabi ini khianat kepada amanahnya. Ni tuan-tuan, boleh sewenang-wenangnya. Sebab tu kena belajar asy-syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadat kita akan jumpa bagaimana tuan-tuan ibadah yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Ya, tentang solat Nabi. Pada satu kisah, ada satu riwayat tuan-tuan, bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya. Nabi menuju ke masjid. Ketika itu tuan-tuan, Nabi keluar secara senyap. Nabi keluar secara senyap, ya. Kemudian beberapa orang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melihat Nabi keluar. Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari belakang. Nabi solat. Tuan-tuan, antara yang ikut ialah Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah Al-Yamani. Nih, sahabat-sahabat hebat ini. Huzaifah Al-Yamani ni tuan-tuan, dia ni penulis wahyu. Penulis pemegang rahsia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam solat itu, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, masuklah Huzaifah Al-Yamani, Abdullah bin Mas'ud dan beberapa orang sahabat tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sunat tuan-tuan, ya. Beberapa pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauzi sebut hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan solat dalam bulan Ramadan. Solat sunat di dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan, waktu sebelum kita masuk kisah ni tuan-tuan, ya, saya minta izin, kalaulah masuk waktu nanti kuliah ni panjang, kalau masuk waktu saya minta izin azan, boleh? Kita azan sebentar, ya, kemudian kita sambung. Tuan-tuan, ada orang kata, "Ustaz, masuk waktu Ustaz." Boleh berhenti Ustaz, berhentilah masuk waktu. Tak, tuan-tuan. Biar kita panjangkan sedikit. Waktu kuliah ini. Kalau kita tengok beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah satu malam Abdullah bin Ummu Maktum, iaitu seorang muazzin Nabi, Abdullah bin Ummu Maktum. Dia azan tuan-tuan, Abdullah bin Ummu Maktum ini dia azan. Azan untuk solat Isya. Bila dia azan solat Isya, sahabat-sahabat masuk masjid, datang ke masjid untuk menunaikan solat. Lama mereka tunggu Nabi. Nih, mereka menunggu Nabi itu terlalu lama. Nabi nak masuk-masuk untuk solat Isya ni. Ya, tuan-tuan. Sahabat-sahabat ni bila masuk dalam masjid, mereka tidak keluar lagi. Mereka tidak keluar, bukan seperti kita tuan-tuan. Kadang-kadang kita keluar. Tapi sahabat bila dia masuk dalam masjid, dia tidak keluar. Mereka tunggu Nabi. Kenapa mereka menunggu Nabi tuan-tuan? Tidak bolehkah di kalangan mereka menjadi imam?
Kenapa tidak yang ramai-ramai datang itu bila Nabi tidak lambat datang, tidak bolehkah mereka menjadi imam? Tidak, tuan-tuan. Kerana ketika baginda Nabi SAW masih hidup, tidak ada para sahabat yang berani naik pergi ke depan menggantikan tempat Nabi. Tidak ada. Kecuali hujung-hujung hayat baginda Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar diberi tanggungjawab untuk mengimamkan salat subuh. Lalu tuan-tuan, sahabat menunggu lama. Hampir tengah malam tuan-tuan, baru Nabi masuk. Hampir tengah malam baru Nabi SAW masuk solat Isya. Sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ya, kenapa engkau lambat? Solat kami menunggu Rasulullah sampai kami letih. Kami letih ngantuk tunggu engkau." Kata Rasulullah SAW, "Kalaulah tidak membebankan kepada umatku nanti, kalau tidak membebankan kepada umatku nanti, nescaya waktu inilah aku dirikan salat Isya itu. Waktu tengah malam tuan-tuan. Kalau tidak membebankan kita, tapi hari ini tuan-tuan sangat membebankan. Sangat membebankan. Sebab itu Abdullah ibn Umm Maktum minta kepada Nabi SAW. Abdullah ibn Maktum ni tuan-tuan, ya, selain daripada Bilal bin Rabah, Abdullah ibn Maktum juga muazzin baginda Nabi. Minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, boleh tak saya tidak datang solat berjemaah di masjid?" "Boleh tidak ya Rasulullah, saya tidak datang solat berjemaah ke masjid." Rasulullah tanya, "Kenapa? Wahai Abdullah, kenapa tak mau datang solat berjemaah ke masjid? Kenapa?" Kata Abdullah ibn Maktum, "Ya Rasulullah, saya ini buta." Abdullah ibn Umm Maktum ini buta. Buta matanya. Rasulullah bila mendengar alasan Abdullah ibn Maktum ini, Rasulullah mengangguk. Sebagai tanda Rasulullah SAW setuju atas permintaan tawaran daripada Abdullah ibn Maktum itu. Berlalu Abdullah ibn Maktum, kemudian Nabi melihat kepada Abdullah ibn Maktum. Rasulullah panggil Abdullah ibn Maktum, "Wahai Abdullah, tadi kamu minta untuk tidak datang solat berjemaah dengan kami, ya, dengan alasan kamu itu buta." Lalu Nabi SAW tanya, "Wahai Abdullah, kalau dilaungkan azan di masjid kami ini, kau dengar tak? Di rumahmu kau dengar tak azan tu?" Kata Abdullah ibn Maktum, "Ya Rasulullah, saya dengar." "Wajib kau datang ke masjid sebab kau dengar azan." Nih, tuan-tuan, wajib datang ke masjid. Hari ini tuan-tuan, masjid sudah dibuka. Masjid sudah dibuka. Kalau sebelum masjid dibuka, tuan-tuan cuba tengok. Buka masjid, buka masjid, buka. Sudah dibuka, tuan-tuan. Mana yang suruh buka tu? Mana? Sedih, tuan-tuan. Sedih. Sangat sedih, tuan-tuan. Saya sendiri bila solat subuh, ya, tempat adalah beberapa masjid, tuan-tuan, yang saya pergi, 2-3 orang solat subuh. Tuan-tuan boleh terima? Solat subuh 2-3 orang, masjid besar. Adalah masjid di bandar tu, 2-3 orang, tuan-tuan. Tapi yang mendesak masjid dibuka ini 10,000 orang. Mana 10,000 itu? Kita positif sahaja yang kita ini terpilih. Kita positif, mungkin mereka sibuk solat dengan keluarga mereka, sibuk buat taklim di rumah. Ni tuan-tuan, ya, ni nak jadikan cerita Abdullah bin Maktum minta kepada Nabi. Kata Nabi, "Kau dengar ada azan?" "Dengar Rasulullah, walaupun saya buta, saya ini bukan pekat." Kata Rasulullah, "Wajib kau datang masjid sebab kau dah dengar azan." Sebab tu Nabi SAW pernah sebut, tuan-tuan, ya, tajuk ni di belakang-belakang saya, tapi saya bawa depan dulu, ya, sebagai pengenalan supaya tuan-tuan terikat. Best ni Syama'il Muhammadiyah ni, ya. Bagaimana tuan-tuan, Nabi SAW pernah satu ketika selepas perang, selepas balik daripada jihad, Nabi masuk ke masjid. Nabi melihat ke belakang, tuan-tuan, kedudukan saf itu sangat kurang. Sahabat-sahabat yang datang untuk bersolat ketika itu kurang. Nabi berpaling, lalu Nabi SAW sebut, kalaulah tidak disebabkan di rumah mereka ada orang tua, kalaulah tidak disebabkan di rumah-rumah mereka ada perempuan, kalaulah tidak disebabkan di rumah-rumah mereka ada anak kecil di rumah itu, dan mereka tidak datang menunaikan solat, sudah kuperintahkan untuk dibakar rumah-rumah mereka. Nabi cakap begini, suruh bakar rumah orang yang tidak datang ke masjid, suruh bakar. Tapi Nabi tidak buat, tuan-tuan. Kenapa Nabi tidak buat, tuan-tuan? Kalau Nabi buat, dia menjadi sunnah. Bayangkan kalau Nabi buat, orang yang tidak datang solat, Nabi bakar rumahnya, sunnah, tuan-tuan. Oh, senang kita mau dapat pahala bakar rumah. Tuan-tuan, ya?
Belum habis waktu zuhur tuan-tuan, ya, nak masuk waktu asar, terbakar lagi rumah, kesian bomba. Tapi Nabi SAW tak gitu, menunjukkan beratnya. Ni tuan-tuan, beratnya tanggungjawab solat ini. Lalu tuan-tuan, ni kita sambung tadi. Bagaimana bila Nabi SAW masuk untuk menunaikan solat sunat di dalam bulan Ramadan itu? Nabi solat, sahabat lain ikut di belakang. Nabi buat sendirian tuan-tuan solat ini. Solat sunat ni Nabi buat sendirian. Bila Nabi solat tuan-tuan, sahabat lain pun ikut. Kata Abdullah bin Mas'ud, dia sebut apa? Nabi SAW membaca Fatihah dengan sedap dan lancar, kami pun ikut di belakang. Lalu selepas membaca Fatihah, baginda Nabi SAW membaca Alif Lam Mim, suratul Baqarah itu. Nabi membaca suratul Baqarah. Kami ingatkan selepas Nabi membaca surah Al-Baqarah itu, ya, Alif Lam Mim itu, baginda Nabi akan rukuk. Tidak. Rupanya Nabi meneruskan dengan membaca surah Ali Imran. Kemudian kami ingatkan selepas Nabi selesai membaca Ali Imran itu, Nabi akan rukuk. Tidak. Rupanya Nabi melanjutkan dengan membaca surah Nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami ingatkan selepas itu baginda akan rukuk. Baginda Nabi SAW mengambil sedikit daripada suratul Ma'idah, Nabi baca. Bayangkan Nabi baca tuan-tuan, satu rakaat Nabi hampir 500 ayat. Satu rakaat. Cuba kita tuan-tuan, kalau imam baca satu rakaat pertama 500 ayat. Imam sendiri tak tinggal tuan-tuan. Imam sendirinya tidak tinggal. Dia pun kepenatan. Nih tuan-tuan, kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, selepas itu baginda Nabi SAW, barulah Nabi itu rukuk. Nabi rukuk. Kami pun ikutlah baginda itu rukuk. Kami ingatkan Nabi ini rukuknya sebentar. Rupanya baginda Nabi rukuk itu lebih lama daripada dia berdiri tadi. Lama Nabi rukuk tuan-tuan. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami ingatkan selepas Nabi rukuk itu, baginda akan sujud terus. Ya, baginda rukuk dalam keadaan lama, kemudian Nabi sujud, kami pun ikut Nabi sujud. Kami ingatkan Nabi sujud itu sebentar. Rupanya sujud Nabi lebih lama daripada dia berdiri dan dia rukuk tadi. Bayangkan bagaimana solat Nabi. Bayangkan bagaimana solat Nabi tuan-tuan. Lalu Abdullah bin Mas'ud tanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, kau hidup dengan Nabi, cuba ceritakan kepada kami bagaimana Rasulullah ini, dia punya solatnya pada waktu malam. Bagaimana solat Nabi ini pada waktu malam? Kata Aisyah, jangan kamu tanya tentang sedapnya bacaan Nabi itu, dan jangan kamu tanya tentang panjangnya bacaan Nabi itu. Jangan tanya bagaimana panjang dan sedapnya suaranya waktu solat. Kata Aisyah, aku tidak pernah menyaksikan Nabi ini salatnya melebihi 11 rakaat. Ni tuan-tuan, sebab tu ada setengah orang mengambilkan hujah ini, dalil ini tuan-tuan, sebagai hujahnya untuk solat tarawih 8 rakaat. Ini terpulanglah tuan-tuan. Tahun 2021 sudah ni tuan-tuan, tahun 2022 sudah tuan-tuan, masih bergaduh bab solat tarawih rakaat 8 atau 20. Lantaklah buat 8 ke 20, buatlah, jangan bergaduh. Ni bergaduh tuan-tuan, dari saya kecil sampai besar bergaduh bab rakaat tarawih. Tak payahlah. Kalau tak mau buat tarawih pun ada masalah. Kau yang rugi. Ni tuan-tuan, ni kita akan jumpa, ya, dalam hadis-hadis ini tuan-tuan, tentang, ya, bagaimana disebutkan tentang hijrah Nabi. Dalam kitab ini nanti kita akan tengok bagaimana disebutkan tentang hijrah Nabi SAW, yang selama ini kita katakan hijrah baginda Nabi SAW berlaku pada waktu malam. Kita akan jumpa hadis ini, hadis berkenaan hijrah Nabi SAW pada bab Nabi memakai skaf itu. Kita akan nampak rupanya Nabi SAW keluar berhijrah pada waktu tengah hari. Kita akan jumpa semua tuan-tuan. Ustaz, sebelum ni langit aku tengok Ustaz, ya. Dan kita akan jumpa juga saat akhir baginda Nabi SAW. Sebelum ini kita dapat tahu yang kita belajar di sekolah, Nabi SAW sebelum wafat itu Nabi menyebut ummati, ummati, ummati. Ini kita belajar tuan-tuan, ya. Sejak turun-temurun inilah, bila disebutkan tentang kisah wafatnya Nabi, kita akan diceritakan tentang Nabi menyebut ummati, ummati, ummati. Kita akan nampak dalam kitab ini, dan saya akan combine dengan satu kitab lagi nama Rahiqul Maktum, ya.
yang memperbetulkan fakta-fakta hadis yang selama ini tuan-tuan kita nampak fakta itu, oh inilah dia, akan diperbetulkan. Bagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi saat-saat akhir Nabi wafat itu tuan-tuan, Nabi meminta kepada Sayyidatina Aisyah istrinya. Nabi minta apa tuan-tuan? Nabi minta sugi. Nabi minta kayu sugi kepada Aisyah. Wahai Aisyah, minta kayu sugi. Rasulullah tengah terbaring nazak. Aisyah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah keluar, nampak Aisyah masuk ke bilik, lihat baginda Nabi dalam keadaan tenat itu tuan-tuan. Nabi minta kayu sugi. Nabi nak bersugi. Aisyah keluar, Sayyidatina Aisyah keluar daripada bilik Rasulullah. Kemudian dia masuk. Kata Aisyah, ketika itu aku lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya, Nabi melihat ke atas. Nabi menyebut fi rafiqil a'la, baginda wafat. Kita akan jumpa hadis dia. Sebab tu tuan-tuan, belajar hadis, belajar fiqh ni tuan-tuan, kepala otak kita, fikiran kita akan berkembang. Bila kita belajar fiqh, kita belajar usul fiqh, kenapa saf ini terpisah, tuan-tuan, ya, kita akan belajar. Kita akan nampak melalui ni Syama'il Muhammadiyah. Saya akan combine sedikit. Sebab tu tuan-tuan, bila kami cadangkan, kami ada cadangkan supaya bila buat solat Jumaat, buat waktu-waktu maksudnya tertentu. Solat Jumaat ni tuan-tuan, orang kita tuan-tuan, solat Jumaat 12.30. Dia mesti buat 12.30. Lambat dia solat Jumaat tuan-tuan, ketinggalan khutbah, ketinggalan solat Jumaat tu, dia kata, Allah terlepas solat Jumaat. Tuan-tuan, Islam ni mudah. Agama ni cukup mudah. Selagi mana masih berada dalam waktu zuhur, silakan buat solat Jumaat. Minta pemerintah buat. Kalau pukul 12 sampai pukul 1, ya, pukul 12, pukul 1, 1 jam itu diperuntukkan masa untuk orang yang kerja pejabat. Pergi solat Jumaat kamu dulu. Selepas itu pukul 1.30 hingga pukul 2.30, orang yang tidak ada buat kerja, solat Jumaat. Boleh, apa masalahnya? Tapi kita tidak boleh Ustaz. Kita rasa tak boleh Ustaz, macam tak ngam tu Ustaz, tak ngam tempat kita. Tuan-tuan, sebab tu kita kena belajar tu usul fiqh itu. Baru berkembang otak kita. Kita kata solat Jumaat, kenapa 12 orang sah ke solat Jumaat? Ustaz, 12 orang Ustaz, di mana sahnya solat Jumaat? Tuan-tuan, Imam Malik karang satu kitab Miqdarul Adad fi Salatul Jumaat. Imam Malik dia karang satu kitab Miqdarul Adad fi Salatul Jumaah, kadar salat Jumaat, kadar jemaah yang dibenarkan dalam solat Jumaat. Imam Malik sebut 3, 12, 40. 3, 12, 40. Sebab tu bila berlaku pandemik ini, COVID-19 ni tuan-tuan, kita nampak fiqh ini luas. Nampak tuan-tuan, fiqh ini luas. Bagi orang yang tidak belajar, jahil, dia akan pertikaikan, dia tidak belajar. Tapi yang kita belajar, oh ini pendapat imam ini, ya? Imam Syafi'i kata 40, Imam Malik kata 3, 14, 40, boleh, tidak ada masalah. Ambillah tuan-tuan. Ini imam-imam kita, tidak ada masalah. Kalau berlaku dalam suasana ni, yang hari ini kita berlaku dalam keadaan ni tidak mengizinkan. Tapi kalau keadaan seperti biasa, ikutlah 40 itu, tidak ada masalah. Sebab berlaku tuan-tuan di sempadan, di negeri-negeri seperti di Sarawak tuan-tuan, ya. Di Sarawak itu, ya, ada ustaz-ustaz kita ni yang dikirim mengajar di pedalaman Sarawak ni tuan-tuan, mengadu. Dia mengadu kepada Menteri Agama ketika itu. Dia kata, Datuk, mereka kata, Datuk, kami ni Datuk sudah hampir 11 tahun bertugas di sini, tidak pernah solat Jumaat. Terkejut Menteri Agama kita. Tidak pernah solat Jumaat. Kenapa tidak pernah solat Jumaat? Macam mana kami mau solat Jumaat, Datuk? Kami ni 8-9 orang sahaja di sini. Kami 8 orang, 9 orang sahaja di sini, Datuk. 11 tahun, Datuk, kami tidak solat Jumaat. Lalu diberi pencerahan, buatlah. Buat sahaja solat Jumaat itu, tidak ada masalah. Sebab kita dalam keadaan ini, tuan-tuan, yang tidak mengizinkan. Bila keadaan seperti sedia kala, rapatlah kita balik. Ini tuan-tuan, kita solat secara berjarak ini tuan-tuan, ya, dia bermula daripada wabak Amwas. Pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku, tidak pernah berlaku ni tuan-tuan, serangan wabak, tidak pernah. Zaman Nabi tidak pernah. Bila berlaku serangan wabak ni tuan-tuan, tahun ke-18 Hijrah. Tahun ke-18 Hijrah, ketika Sayyidina Umar itu, ya, dia naik takhta tuan-tuan,
Dia naik takhta ini, berlaku wabak, serangan wabak ni tuan-tuan, tapi bukan di Madinah. Berlaku tuan-tuan, di mana bila Sayyidina Umar dihantar seorang sahabat namanya Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Dia menjadi gubernur di Syam. Bila jadi gubernur di Syam ni tuan-tuan, naung kerajaan Islam di bawah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ni sangat besar. Ya, dia jadi gubernur, maksudnya jadi duta. Jadi duta dari kawasan tu. Berlaku tuan-tuan peperangan besar. Berlaku peperangan besar di satu tempat namanya Amwas. Berlaku peperangan itu di antara orang kampung itu tuan-tuan, melibatkan nyawa yang banyak. 20,000 orang lebih kurang mati tuan-tuan. Kerana perperangan itu, dan mayat mereka tidak diurus. Bila mayat tidak diurus, menghasilkan bangkai-bangkai ini. Terjadilah bangkai ini tuan-tuan, dan wabak ini berterbangan masuk ke Syam. Bila masuk ke Syam tuan-tuan, Abdullah seorang sahabat tadi tuan-tuan, Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah tadi terkorban. Terkorban dia tuan-tuan, disebabkan wabak. Disebabkan wabak ini. Lalu Sayyidina Umar ini tuan-tuan, bila mendapat berita ni dia nak masuk ke sana, Sayyidina Abdurrahman bin Auf kata jangan. Kata Nabi SAW sudah pernah pesan, kalau kamu dengar satu tempat itu ada wabak, jangan kamu masuk. Jangan kamu masuk ke dalamnya, kata Nabi. Dipesan oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau kamu tahu di satu tempat itu ada wabak, jangan kamu masuk. Ataupun kamu berada di satu tempat itu ada wabak, jangan kamu keluar. Ni sebab tuan-tuan, kita ambil ni, kerajaan kita tuan-tuan, Majlis Fatwa itu ambil ni konsep ini. Ni kuarantin ini. Tuan-tuan, ini kita kena fikir. Lalu tuan-tuan, selepas kematian Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ini, dilantik lagi seorang gubernur. Dilantik seorang gubernur ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Tiba-tiba saya lupa nama dia. Dia lantik tuan-tuan, dia yang menitahkan supaya penjarakan sosial ini dimulakan. Ni. Dia kata yang bahagian bukit sana tolong berpecah, naik sebahagian ke bukit. Separuh naik bahagian bukit, ujung sana naik sebahagian ke lembah, turun ke lembah. Ni. Tuan-tuan, kalau kita mengerti bab ini tuan-tuan, kita ni akan diam. Kita akan diam. Sebab kita tahu. Ni. Kita tahu tuan-tuan kenapa asal dia dijadikan begini. Kata orang tuan-tuan, tengok sampai Mekah pun kita tak boleh masuk. Orang kita tak boleh masuk ke menunaikan haji, menunaikan umrah sudah 2 tahun. Tuan-tuan, dia kata sudah 2 tahun Mekah tidak boleh masuk menunaikan haji umrah. Tuan-tuan, pernah dengar cerita Mekah ditutup 22 tahun? Pernah dengar cerita? Mekah pernah ditutup 22 tahun. Tapi bukan zaman sekarang tuan-tuan. Mekah pernah 9 kali ditutup. Paling lama 22 tahun. Ada kisah dia. Ada boleh cerita malam ni lah, nantilah. Ya, nanti pertemuan akan datang. Kita cerita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita faham, oh Ustaz, baru saya faham. Barulah nampak Ustaz. Ni. Dan ni tuan-tuan, dalam PKP ni tuan-tuan, kita lihat, kita solat pun, ini ada teguran sedikit lah. Ya. Kita pun solat dikatakan pakai pakai apa? Mask. Pelitup separuh muka ni. Kita pakai. Tuan-tuan, pakailah macam biasa. Tapi ingat, ada larangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ketika solat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat Abu Dawud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dawud, naha 'anis sadli fi salahu ay yughtiya ar-rijalu fah. Ya. Sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami meleretkan pakaian di dalam solat. Nabi tidak benarkan kita solat dalam keadaan pakaian kita labu. Ini pun kita akan belajar dalam Syama'il Muhammadiyah. Di mana had kain ini tuan-tuan. Had kain ini di mana? Di bawah buku lalika, di atas buku lalika, kita akan belajar. Sebab tu Nabi sebut dilarang, Nabi melarang kami ini solat dalam keadaan pakaian kami ini labu. Wa ayyughti ar-rajulu fahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang lelaki itu solat dalam keadaannya menutup mulut. Nabi larang tuan-tuan. Tapi larangan Nabi ini bukanlah maksud kepada haram ataupun berdosa, dia makruh. Mana kata tuan-tuan, nanti solat Isyak ni tuan-tuan, ketika kita solat buka.
ketika solat itu. Bukalah tuan-tuan. Ya. Nanti lepas solat pasang balik. Ustaz, kalau saya mau tutup juga Ustaz, tak ada masalah. Tak ada masalah, cuma makruh. Makruh ni tuan-tuan rugi. Pahala Allah Ta'ala sediakan kepada kita, tiba-tiba kita buat, rugi kita. Ni, tuan-tuan. Ya. Baik. Untuk pengenalan pada tajuk malam ini, tuan-tuan, saya bacakan satu hadis, ya, tentang fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai mukaddimah dia. Fa inna minal ma'lum, semua tahu. Ni pengarang kitab ini, syarah kitab ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar. Dia syarah kitab daripada Al-Imam At-Tirmizi ini. Dia kata fa inna minal ma'lum, sesungguhnya kita ini semua maklum, semua kita tahu. Anna ta'rifa sunnatar rasul, sesungguhnya yang disebutkan ataupun maksud daripada sunnah rasul itu indal muhaddisin, di kalangan para muhaddis, kalangan para ulama hadis, ma udhifa, apa-apa yang disandarkan ilan nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaul, daripada perkataan nabi, au fi'lin, ataupun daripada perbuatan nabi, au takririn, ataupun daripada pengakuan nabi, au wasfin khalqi, ataupun daripada sifat kejadian nabi itu, au khuluqi, ataupun akhlak nabi. Mana kata tuan-tuan, hadis ini, kata ulama hadis ataupun muhaddisin kata, hadis ialah apa-apa yang disandarkan daripada Nabi melalui apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi buat, ya, pergerakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengakuan Nabi, ataupun sifat fizikal Nabi dan juga akhlak Nabi itu, termasuklah ini tuan-tuan di dalam beribadah. Cara Nabi beribadah itu, bermuamalah itu, itulah yang dijelaskan oleh para muhaddisin ini sebagai hadis. Fa yadkhulu fi hadha ta'rif, dan telah masuk pada pengenalan ini kullu, semua masuhah an sahabat Rasul, apa-apa yang sah daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, min bayan sifatu, yang dijelaskan tentang sifat al-khuluqiyatul jamilah, sifat ciptaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat indah. Disebutkan di sini tuan-tuan, ya, sebagai pengenalan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, masuk waktu dah. Masuk waktu. Masuk dah. Kalau masuk azan sekejap. Azan sekejap je. Azan sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Azan sekejap. Jadi kita akan teruskan kuliah. Belum, ya? Berapa? Suku. Okey. Berapa minit? 2 minit. Okey, kita teruskan sikit. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bil tawil al ba'in wala bil qasir wala bil abyad al amhaq wala bil adam wala bil ja'd wala bil ja'd al qatad wala bis sabti. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sana fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin. Fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si 60 sana wa laysa fi ra'sihi wa lihyati 20 sya'ratan bayda. Hadis ini tuan-tuan, hadis yang pertama daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, datangnya daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa? Anas bin Malik ini adalah anak angkat ataupun khadam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunya, ibu Anas bin Malik menghantar Anas bin Malik ini ketika umurnya 8 tahun, berkhidmat kepada Nabi. Waktu Nabi mula-mula sampai di Madinah, ibu Anas bin Malik hantar Anas bin Malik berkhidmat dengan Rasulullah ketika umur Anas 8 tahun. Sebab itu kita akan nampak dalam bab-bab fizikal baginda Nabi ini, Anas bin Malik ini terlalu banyak dia keluarkan hadis tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Ya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik itu bila diminta dikabarkan kepada dia, wahai Anas bin Malik, ceritakan tentang kami, tentang Nabi. Lalu Anas bin Malik pun sebut, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Ni Nabi. Orangnya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah, warna kulitnya tidak terlalu putih dan tidak pula terlalu merah. Kulit Nabi. Rambutnya tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus.
Allah mengutuskan baginda menjadi nabi ketika usianya mula mencecah 40 tahun. Baginda tinggal di Mekah. Selepas diangkat menjadi nabi itu selama 10 tahun dan tinggal di Madinah juga 10 tahun. Setelah itu baginda diwafatkan ketika di awal usianya 60 tahun. Kepala dan janggutnya tidak sampai 20 helai rambut, berwarna putih. Daripada Anas bin Malik diriwayatkan, ya, dia bercerita tentang keadaan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Anas bin Malik ini sebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam orangnya tidak terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Ini keadaan Nabi. Tuan-tuan, tidaklah terlalu tinggi seperti yang kita bayangkan. Nabi itu tinggi dah, tuan-tuan. Dan juga tidak terlalu rendah. Baginda ini orang yang kalau kita sebut yang sedang-sedang itu. Kalau Nabi berada di kalangan orang yang tinggi, Nabi kelihatan tinggi. Kalau Nabi berada berkumpul bersama orang-orang yang rendah, tuan-tuan, Nabi kelihatan seakan-akan rendah. Nih, kata Anas bin Malik. Dan disebutkan pula di sini, warna kulit baginda tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu merah. Maksudnya apa, tuan-tuan? Kulit Nabi tidak terlalu putih, tidak terlalu merah. Kulit Nabi ini, tuan-tuan, kemerah-merahan. Cantiklah kalau kemerah-merahan ni, tuan-tuan. Kalau kulit kita ni hitam, tuan-tuan, sawo matang, orang Melayu ni. Ya? Tapi Nabi itu, kulit Nabi tidak terlalu merah, tidak terlalu putih dan juga tidak terlalu merah. Pertengahan itu. Ya, mungkin keadaan tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal itu. Di kawasan itu, tuan-tuan, padang pasir, ya, siapa yang pernah pergi ke Mekah itu ke Madinah tahulah bagaimana sejuknya di sana. Kalau waktu malamnya, tuan-tuan, ya, musim sejuk itu sangat sejuk. Sampaikan saya pernah, tuan-tuan, ini buka cerita sedikit, buka rahsia. Saya pernah berada di Mekah Madinah ni, tuan-tuan. 13 hari di sana, 1 hari sejak mandi. Oh, mandi macam mana, tuan-tuan? Sejuk. Dan badan kita tidak berkeringat di sana. Kita tidak berpeluh. Bila kita tidak berpeluh, sekaligus badan kita tidak berbau busuk. Nih, keadaan di sana itu. Kalau tempat kita, tuan-tuan, jangan tak mandi. Ya, tak mandi datang pergi masjid pula solat, aduh. Tapi kalau di sana, tuan-tuan, keadaan itu begitu. Dan disebutkan lagi adalah rambutnya tidak terlalu keriting dan juga tidak terlalu lurus. Rambut Nabi ini tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus. Dia rambut baginda Nabi ini ikal mayang. Allah mengutuskan baginda menjadi rasul ketika usianya mula mencecah 40 tahun. Ketika Nabi 40 tahun, tuan-tuan, Nabi ini dilantik menjadi rasul ketika usianya 40 tahun. Ini. Pak tu siapa yang, ya, ulama mengkiaskan, tuan-tuan, siapa sudah umurnya 40 tahun tapi masih lagi suka melakukan benda-benda yang tidak berfaedah, tuan-tuan, teramat sukar untuk dia keluar daripada ni, untuk dia nak meninggalkan perkara itu. Orang 40 tahun, tuan-tuan, dia tidak sembahyang. 40 tahun dia tidak sembahyang. Umurnya sudah 40 tahun tapi tidak sembahyang. Sangat susah dia nak mendirikan solat, tuan-tuan. Kalau dia pergi setakat itu saja, sangat susah. Dia mesti ada orang yang kena bantu dia. Dan itu selalu, tuan-tuan, bila saya lihat kawan-kawan ni, sahabat-sahabat, ya, duduk lepak, ya, waktu maghrib pun masih lepak, ya, bila kita keluar daripada masjid masih duduk situ, kita solat isyak masih duduk minum, tengok, umur 40 tahun. 40 tahun susah tengok, ya Allah, 40 tahun dah kita ni. Sebab itu jadikan motivasi juga usia Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun. Kita yang tidak pandai mengaji ni, tuan-tuan, kita yang tidak pandai baca Al-Quran, bila disuruh baca Al-Quran, ramai yang main-ming ni, main-ming, baca Yasin, tak apalah, mana tahu ada berkat bacaan Yasin itu, ya. Bila disebut, pakcik tolong baca Al-Quran, kita pun sebut, ustaz, susah bah ustaz, kami ni mau baca Al-Quran, keras dah ustaz, kami punya lidah ni. Tanya umur kami ni ustaz, mau 50 tahun sudah. Tuan-tuan, 50 tahun dia kata, susah ustaz, kami sudah tua, jadi susah membaca Al-Quran, tua sudah ustaz. Tuan-tuan, Nabi, umur Nabi 40 tahun, baru Nabi boleh baca Quran, baru Nabi pandai membaca. Umur Nabi 40 tahun. Jadi apa masalah dengan kita? Nih, apa masalah dengan kita, tuan-tuan? Yang ditunjukkan, disebutkan di sini, Nabi SAW diangkat menjadi Rasul ketika umurnya 40 tahun dan tinggal di Mekah selama 10 tahun dan di Madinah juga 10 tahun. Ni hadis yang dibacakan ini, tuan-tuan. Mesti tuan-tuan sebut, ustaz, bukan 13 tahunkah Rasulullah berada di Mekah itu, tuan ustaz? Ni hadis, tuan-tuan. Sebab tu kita akan lihat
hadis ni dia akan bertentangan dengan satu, tapi ada kesimpulan ataupun ada kupasan dia. Dan ketika di awal usianya 60 tahun, Allah wafatkan dia. Dan adapun kepala dan janggutnya tidak pun sampai 20 helai rambut berwarna putih. Uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pun sampai 20 helai di janggut dan juga di kepala Nabi. Kata Sayyidina Abu Bakar, Nabi ini paling banyak dia punya uban di bahagian mana? Di bahagian pelipis. Pelipis mana tuan-tuan? Ni, kiri kanan ni. Di sini paling banyak uban Nabi. Di sini paling banyak uban Nabi. Bila ditanya Rasulullah, kenapa Rasulullah ada uban bahagian kepala? Kata Rasulullah, bila mendengarkan surah-surah yang dibacakan kepada aku tentang hari kiamat, aku jadi bergetar aku sehingga aku beruban. Sampai begitu Nabi, tuan-tuan, dibacakan surah-surah berkenaan dengan hari kiamat, Nabi ketakutan. Nabi takut, tuan-tuan. Nabi takut tentang hari kiamat itu. Nabi takut. Kita, tuan-tuan, ya, cerita tentang akhir zaman, tapi apa tindakan kita tentang akhir zaman? Ni. Dan ramai sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, mereka ini mewarnakan rambut. Di antaranya yang mewarnakan rambut adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga turut mewarnakan rambut. Adakah mewarnakan rambut itu salah, tuan-tuan? Ya, adakah mewarnakan rambut itu salah, tuan-tuan? Dia tidak salah. Yang menjadi kesalahan yaitu mewarnakan uban itu menjadi warna hitam, itu haram. Ya, mewarnakan uban berwarna putih itu menjadi hitam, itu haram. Itu yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mewarnakan rambut itu hukumnya harus, tuan-tuan. Tapi pewarna yang digunakan itu akan tajuk yang seterusnya kita akan jumpa selepas ini, tuan-tuan, tajuk berkenaan dengan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta beberapa perkara yang berkaitan dengan fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tutup, tuan-tuan, hadis pada malam ini, pengajaran kita pada malam ini dengan hadis. Saya melangkah pada hadis yang ke-6, iaitu hadis yang ke-5. An Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an qala lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir sya'nul kaffain wal qadamain dakhmul ra'si dakhmul karadis tawilul masrubah idza masya takaffuan ka'annama yankhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'da. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia menceritakan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak pula rendah. Dua tapak tangan dan tapak kaki agak kasar dan tebal. Ni, tapak tangan Nabi agak kasar dan tebal. Ni dalam hadis ni. Dan kita akan jumpa nanti hadis yang kata Nabi punya tapak tangan itu seperti sutera. Ni, tuan-tuan, kita akan jumpa ukuran kepala baginda, dan begitu juga sendi-sendi tulangnya adalah besar. Kepala Nabi besar. Kepala Nabi besar, tuan-tuan. Sebab apa kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam besar? Kerana sendi-sendi Nabi itu dan tulang-tulangnya juga besar. Ni, kalau ikutkan sado lah maknanya, tuan-tuan, Nabi ni, ya, Nabi ni orangnya sado, kalau istilah kita lah. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sesungguhnya bukanlah lelaki Arab yang berbulu. Nabi tidak banyak bulu. Nah, seperti yang kita pikirkan orang Arab banyak bulu. Dah disebutkan di sini bahawa bulu halus tumbuh di dadanya memanjang, yakni baginda memiliki barisan bulu-bulu halus yang memanjang dari dada hingga ke pusatnya. Dari atas dada ni, tuan-tuan, di pangkal leher Nabi ini sampai ke pusat, hanya itulah bulu-bulu yang ada di badan Nabi. Hanya itu, tuan-tuan. Tidak ada bulu kaki Nabi. Tidak disebutkan, tidak pernah jumpa hadis berkenaan bulu kaki, bulu ketiak Nabi, tidak pernah. Kalau janggut Nabi ada. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain bahawa ada satu garisan halus, iaitu bulu-bulu halus di belakang badan Nabi. Maknanya, tuan-tuan, bulu itu berada di bahagian badan Nabi dan juga di bahagian belakangnya. Itu sahaja bulu-bulu yang tumbuh di badan Nabi, bulu-bulu halus. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berjalan, baginda condong ke depan seolah-olah turun ke tempat yang curam. Nabi makna kalau berjalan, tuan-tuan, Nabi condong ke depan. Ya? Dan aku tidak pernah melihat sebelum dan selepasnya orang seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, Nabi berjalan ini condong ke depan seolah turun dari bukit, menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, jalannya laju. Nabi bukan slow. Nabi
kita tidak akan jumpa riwayat yang Nabi SAW jalan mengeset kakinya. Nabi kalau berjalan tuan-tuan, langkahnya besar. Sebab itu dalam beberapa kisah nanti saya akan bawakan beberapa peperangan yang Nabi SAW sertai. Ya, kita akan lihat bagaimana Nabi SAW dalam keadaan ketika Nabi menyertai peperangan itu, mengetuai peperangan itu, kita nampak fizikal Nabi. Kalau kita nampak di sini disebutkan tapak kakinya, tapak tangannya kasar. Ya, kita akan jumpa hadis-hadis yang tapak tangannya halus seperti sutra. Kita akan jumpa. Nih, bab tu kena masuk pengajian ni tuan-tuan. Ya. Base pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah ini. Dan sebagai penutupnya ni tuan-tuan, ya. Sebagai penambahan ni sebelum kita masuk nanti, kalau berjumpa lagi lah bulan depan. Nabi SAW kalau melihat bila diseru namanya, dipanggil ke Rasulullah, ya Rasulullah, Nabi akan memalingkan ke seluruh badannya. Seluruh badan Nabi akan palingkan. Contoh Nabi dipanggil dari sebelah kiri, ya Rasulullah, Rasulullah akan berpaling dengan bawa badannya ni. Kalau kita tuan-tuan Rasul, kalau dipanggil nama kita ustaz, kita pun tengok kepala kita saja. Nabi dah, Nabi akan berpaling penuh. Nih. Dan dalam bulan depan insya-Allah tuan-tuan kita akan lihat tentang satu kisah, bagaimana kisah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang masuk Islam selepas melihat 3 tanda yang berada pada badan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa satu tajuk berkenaan dengan khatamun nubuwah, iaitu satu daging tumbuh di belakang badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanda inilah yang menyebabkan Salman Al-Farisi memeluk Islam. Tuan-tuan, dalam riwayat, tolong catat, Salman Al-Farisi usianya disebutkan 350 tahun. Salman Al-Farisi di antara sahabat yang hidup terlalu lama. Nih, dan bagaimana dia menemui hidayah Islam itu selepas dia mengkaji kitab, tuan-tuan, akhirnya dia bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaksikan tanda-tanda yang ada di badan Nabi dan juga di persekitaran Nabi. Akhirnya Salman Al-Farisi memeluk Islam. Insya-Allah kita akan sambung pengajian ini tuan-tuan kalau diberikan masa dan kesempatan pada bulan depan insya-Allah, ya. Tak terasa tu. Bulan depan tu tidak terasa. Ya, tuan-tuan, saya mohon kalau tuan-tuan yang berkelapangan tuan-tuan, ya, hadirlah majlis ilmu. Insya-Allah besok ada lagi, ya, Imam. Besok dan lusa hebat-hebat semua. Orang-orang muda semua insya-Allah. Ya, besok tuan guru kita Ustaz Azran insya-Allah. Ya, mudah-mudahan ambil peluang ni tuan-tuan. Jadikan kampung kita tuan-tuan. Saya sebut kampung kita, boleh sebut kampung kita. Isteri saya orang sini. Ya. Tempat kita ni tuan-tuan, biarlah terkenal tuan-tuan dengan majlis-majlis ilmu. Kalau dulu tuan-tuan, ya, tidak ada majlis ilmu seperti hari ini, tapi hari ini mengimarahkan tuan-tuan. Dan saya sendiri, saya bagi komitmen kepada imam, saya bagi tahu imam insya-Allah, sebab jadual saya 30 hari. 30 hari jadual tu sibuk. Ya, 30 hari jadual. Dan tuan-tuan, sebagai mengakhiri ni anak-anak santri saya yang saya bawakan setiap kali kuliah, mereka ini tuan-tuan sedang menadah kitab, ya, beberapa kitab, dan juga sedang saya pulun untuk menghafal beberapa juzuk Al-Quran. Inilah perjuangan kita tuan-tuan, perjuangan kami. Dan kami ini tuan-tuan di sana hidup di atas infak dan juga zakat anda semua. Kami hidup di atas infak dan zakat anda semua tuan-tuan. Anak-anak ini mengaji secara percuma, tidak ada yuran. Saya tidak ambil yuran 1 sen pun, ya, mengaji secara percuma. Cuma bila secara percuma dia kena kuat. Anak-anak ini sudah setahun lebih dengan saya, tidak pernah tuan-tuan tidak bangun malam. Ni semua. Jadi tuan-tuan kalau ada hajat jumpa ni, ya, boleh doakan pakcik dah. Pakcik boleh doakan tak pakcik? Tanyalah kalau ada doa, kalau ada hajat yang lebih peribadi, mau kahwin lain kah, jumpa. Insya-Allah boleh jumpa. Dan insya-Allah saya minta ruang kepada imam untuk solat isyak nanti, minta kepada adik Irfan untuk jadi imam, ya. Insya-Allah ini pelajar kami yang kami harapkan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita akhiri pada malam ini, kuliah pada malam ini dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin fi 'afiyatin ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.